Tapi lakonan ni tak, dia tidak, dia datang dari dalam kan, dan kita boleh menghayati lakonan itu. Adakah ia baik atau tidak baik. Jadi itu adalah sisi yang lain pula kita pergi dalam topik ini kan. Bagaimana kita mendalami watak, supaya kita boleh pecahkan, asingkan diri kita sebagai diri kita. Elly Suryati Omar dengan watak yang diserahkan, dia tidak boleh bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami rasa semanja. Wow. Kakak ada tak? Trademark tak ada? Tak ada. Jangan dicuba-cuba buat kan. Alhamdulillah, hari ni kita bersama seniwati pelakon hebat Elly Suryati. Ya. Bila sebut je nama Elly Suryati, mesti orang ingat pelakon hebat. Betul. Terima kasih Kak sudi duduk dengan kita orang yang bukan siapa-siapa dan Sudi menjemput. datang rumah lagi. Thank you. Terima kasih. Sihat tak? Alhamdulillah. Semoga izin Allah Ta'ala saya sihat. Alhamdulillah. Anak-anak pun sihat. Apa yang terbaru Kak? Tengah sibuk apa sekarang? Kita dalam kreatif industri ni kan, dia ada masa-masa yang macam you terlalu busy, ada masa-masa you tak buat apa. Tak buat apa. So timing tu kita tak boleh nak identify sangat. Sebab kita boleh kata sekarang ni kita tengah tak ada buat apa-apa, tiba-tiba kejap lagi dapat call, you terus jadi extremely busy all of a sudden. Okay, faham. Tapi kita memanglah ada perancangan-perancangan untuk kerja-kerja karya kreatif kan. Jadi itu semua memang dalam perancangan. Dan of course bila kita ada karya kreatif tu, dia melibatkan bajet lah. So bila bajet tu adalah funder dan sebagainya kan. Jadi kita sedang menunggu green light lah daripada pihak funding. Tapi dari segi pekerjaan, persediaan, kita dah memang ready nak take off. Skrip semua dah siap. Dah siap. Ini filem. Kakak direct? Saya mengarah, saya tulis skrip, screenplay saya dan anak saya Azril Omar Iskandar yang saya train untuk menjadi sosok pengkarya pada masa akan datang for the future. Dan saya mengarah dan saya acting coach. So kita kena buat baik dengan Azril dari sekarang. Kita kena jadikan dia adik angkat. Betul. Yes. Filem yang dijangka tu lah kan. Genre apa? Seram? Thriller? Saya nak buat filem berdasarkan kisah benar tentang seorang wanita, seorang ibu, seorang balu yang mengayuh basikal ke IPD Greek sejauh 5 km pergi dan balik selama 37 tahun, tak ada cuti langsung. 37 tahun. Sorry Kak, dari mana ke mana tadi? Tahun. Daripada rumah dia ke Greek, by IPD Greek. Okey. Dan tak ada cuti langsung. Menghantar bekalan makanan kepada suaminya yang telah meninggal pada tahun 1975. So it's a very interesting story lah to tell kan, daripada perspektif sudut wanita tersebut kan. Dia dah meninggal. Saya mendapat izin daripada family lah untuk buat filem tentang kisah cinta dia dan suaminya yang pada ketika itu tahun 1975 menghantar ration bekalan makanan untuk pasukan VAT 69 di hutan Temenggung. Dan mereka diserang komunis, 4 boatman. So 4 boatman ni mereka bukanlah sehandal VAT 69 sebab dia hantar ration bekalan makanan, tetapi apa yang saya ingin paparkan lah adalah semangat juang mempertahankan negara. Selagi you don the uniform, itu adalah ikrar mereka untuk menjaga tanah air. So untuk common people macam kita dek kan, kita tak angkat senjata, kita tak pergi berjuang kan. Betul. Dan bagaimana perasaan seorang isteri bila suami dia every time bila pergi ke mission, wa imah
dia hantar bekalan makanan ke, dia menjaga perbatasan ke, menjaga sempadan ke, atau pergi untuk the real big war ke dan sebagainya. Itu adalah perkara-perkara yang kita tak mampu buat. Betul. Jadi sebagai pengkarya, saya abadikan untuk kerja kreatif bagi mengucapkan terima kasih kepada para anggota keselamatan kita lah, sama ada polis ke, polis hutan ke, askar ke, dan rangers dan banyak lagi kan, yang kadang-kadang kita tak sedar, kita ambil kesempatan ataupun kita take things for granted, you know, and then kita tidak melihat kehidupan orang lain. Jadi atas dasar itu, saya inspired to write a story about her. Bukan tentang ahli politik yang besar-besar, sosok pemimpin yang memang diangkat rakyat, tetapi unsung hero common lah, people, unsung hero, a woman, betul, kan. Dan betul. saya pasti sangat ramai wanita-wanita di luar sana yang kehilangan suami yang berkorban untuk agama bangsa tanah air, untuk seluruh rakyat Malaysia lah. Sebab ke? Akak cerita ni pun aku sebab dah terbayang kan. Betul tu. So dia berkisar 70s lah. Ada 3 zaman, Okay. ada 1956, ada 1975 dan 2012. So 3 zaman. Ini masa saat dia berumur belasan tahun. Iaitu bila balai polis Langkap diserang komunis tahun 1956. Dia dan alias Nek Daud tu watak utama. And then kemudian Sadiah dan alias Nek Daud di pertengahan usia yang sudah berkeluarga, mempunyai 2 orang anak lelaki. Kemudian alias ditugaskan untuk pergi hantar ration bekalan makanan pada saat akhir. Sepatutnya orang lain, tapi dia ganti tempat kerana isteri seorang anggota polis tu meminta kepada OCS sebab dia syarat mengandung, dia tak nak suami dia pergi kan. Jadi OCS itu mengambil keputusan untuk menukar kepada alias Nek Daud untuk pergi. Dan Sadiah ni tahu kemudian bila dia hantar makanan tu suami dia dah tak ada, dah ke misi lah, dan mengambil masa 2-3 hari untuk sampai ke hutan Temenggong, tapi tak sempat bila bot mereka diserang oleh komunis masa bot tu tersangkut. Jadi apa yang saya ingin paparkan, walaupun mereka hanyalah penghantar bekal makanan kan, untuk pasukan BAT 69, tapi risiko dia punya risiko sangat tinggi dan kehendak dia untuk mempertahankan sampai akhir nyawa lah. Yang itulah yang kita angkat lah dalam perjuangan mereka. Kita tak mampu nak buat tu. Betul. And why dia keep on hantar makanan walaupun dia dah tak ada? 37 tahun dia. Sebab? Tu kena tengok lagi. Kita semua tak boleh tak jadi Dia kata spoiler lah. Okay. Sebab dah habis. Tak sabar lah Ya, ini untuk our generation, betul. Generation saya, generation sebelum saya, selepas-lepas saya dan anak-anak muda kan, untuk menghargai mereka yang berkorban, mereka yang terkorban di luar sana, dengan harapan yang kita ni jangan selfish lah kan, lebih menghargai. Sebab bila saya baca banyak komen-komen netizen masa kini kan, dia macam sebuah luahan platform yang macam a lot of people are so angry these days. Orang terlalu kuat dengan rasa marah kan, dan kita tak mengenali satu sama lain. Betul. Dan pom dan ini society apa ni kan? Menyedihkan. Betul. Sebab kalau in real life dia jumpa kita, dia takkan macam tu pun. Dia tidak. Dalam tu je dia macam sebab tak ada gap tu, tak ada. Ya. So keyboard warrior lah. Keyboard warrior. Selepas tu kita dah tak ada rasa segan. So kita dah tak ada rasa silu, hormat. Bahasa pun tak jaga. Adab pun tak ada. Adab tak ada. Lepas tu menyakiti hati, suka hati. Betul. Kan kita salah pada Allah, kita bila minta ampun pada Allah, tapi pada manusia tu kita nak cari.
dan kita ingatkan dia jangan keterlaluan. Wah, dia lagi berjadi-jadi. Betul. Kan? Ini dari segi kita common people. Sedangkan ramai aja hamba Allah di luar sana yang mempertahankan negara lagi macam-macam yang diorang lalui, yang kita ni seronok menyakit hati orang kan. So itu perbezaan yang ketara lah. Yang bila saya buat kisah-kisah begini, bila saya menulis skrip dan saya kena buat research. Bila kita buat research yang kita ketahui tentang hidup mereka tu kan, dan saya merasa diri saya tu jauh sangat perbezaan. Maknanya mereka tu sangat lebih mulia lah dalam pengorbanan kan. Kita tak boleh kira gaji diorang. Besar. Itu perkara lain. Tetapi kesanggupan mengangkat senjata kan, itu is another level lah. Sebab kita dah tahu kita keluar ni memang serahkan nyawa tu. Ya, bulat-bulat. 50-50 dah kan. Selangkah kaki ni. Yes. Bagaimana pula isteri dan anak-anak tu yang menunggu tu kan. Dia punya perasaan tu dapat tak jumpa lagi ni. Ya, kan? Sebab tanggungjawab seorang suami, tanggungjawab seorang bapa kan, untuk keseluruhan unit keluarga dia tu. Dia punya organisasi dalam sebuah kekeluargaan. Jadi ini yang saya ingin menyatakan tentang trauma wanita melalui tempoh-tempoh ini, yang macam mana dia deal dengan loss. Bagaimana dia menjadi seorang ibu dan dia dengan loss, dan salah seorang anaknya buta celik. So it's a story about buta celik. Dia tak nampak. Dia macam rabun teruk lah. Dia memang tak nampak, tapi kita tak nampak dia macam buta. Dia nampak macam dia nampak. Dia kelihatan sebab mata dia tak kero, mata dia tak jadi macam lain. Normal. Cuma dia memang blank, tak dia nampak memang terus. blank. Dan perkara ni berlaku sewaktu anak dia berusia 15 tahun. Dan dia start sakit saraf dan memang tak boleh dibaiki. Jadi bila saya berjumpa dengan salah seorang daripada anak-anak tu, saya buat macam ni lah. Macam nak tengok, dia boleh tengok saya, dia tak boleh tengok. Tak boleh nampak? Tak boleh. Tapi bila kita bercakap, dia akan menghala kepada kita sebab dia dengar sound. So bila you cakap, then dia akan pusing sebab sound tu datang dari sini. Tapi bila you cakap, you takkan nampak dia macam buta. So saya dapatkan aktor yang boleh menghayati watak yang sebegitulah. Tu justified untuk. Kalau orang yang buta biasa, dia memang tak pandang kan, dia just orang bercakap dia akan terus pandang depan je kan. Ya, tapi yang ni dia pandang. Dia pandang sebab arah suara tu. Okey, faham. Ya. Dah ada tajuk tak? Ada. Boleh bagi tahu? Kita simpan dulu. Spoiler. Nanti bila kita buat launching, kita akan invite you. Wish, alhamdulillah. Kita cover insya-Allah. Thank you. Sama-sama. Okey, boleh Bob? Okey, itulah apa yang saya tengok akak punya kerja last lah. Saya pun tak banyak sangat tengok TV kan. Mat Kilau lah. Mat Kilau dekat situ, walaupun akak sekejap tapi impactful lah kak. Thank you Bob. Start je terus macam Buan, macam mana kak akak boleh dapatkan masa singkat tu akak terus bagi. Dia punya apa cakap impact tu macam dia punya buat sampai saya meremang-remang tengok. Macam mana boleh jadi macam tu kak? Ya ke meremang? Betul. Saya pun. Alhamdulillah. Knowing that film, the first 20 minutes mesti ada impact. Okay, and the last 20 minutes to wrap up the whole story. So you're in between the dramatical impact untuk audience menghayati cerita. Okay, dan itu terletak kepada buah fikir karya kreatif seorang pengarah dan of course the whole team. Tetapi saya tahu saya muncul di pada 20 minit pertama dan saya faham apa yang Samsyul mahu apabila meletakkan saya untuk 5 minit sahaja. Okay. Tetapi dia kena dengan lakon layar, dia kena dengan permainan lakon layar. Tak bolehlah kalau lakon layar tu tidak sebegitu dramatik tiba-tiba. Tak kena kenapa? Tiba-tiba. Jadi atas kehendak lakon layar itu sendiri dan of course pengarah Samsyul Yusof pada ketika itu. Jadi saya memainkan peranan tentang seorang wanita yang ditindas dengan penjajahan British kan, dan ini adalah tanah air kita ya. Jadi dialog-dialog itu sebab kita tidak hidup pada zaman Mat Kilau. Betul. Ya, saya anak yang lahir selepas tahun merdeka 1971.
So merdeka kita 1957. Apa yang mampu kita buat? Kita hanya mampu menghayati perjuangan orang terdahulu. Kan? Kita hanya mampu membuat research tentang kehidupan yang mereka lalui, yang apa yang dia perjuangkan adalah untuk yang dikatakan anak cucu tu bukanlah klise. Sebab kita sedang mengalaminya. Betul. Kan? Jadi atas dasar bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dan bersifat terima kasih dalam hati, tentulah apabila kita mendapat watak dalam karya yang sedemikian bercakap tentang perjuangan orang-orang terdahulu, walaupun sedikit dari impak yang daripada permainan watak yang saya harus nyatakan dari segi emosi. Saya mesti buat yang terbaik lah. Oh, itu Samsul nak macam tu akak yang keluarkan sendiri benda tu. Macam saya kata, saya baca naskah tu, saya dah faham apa yang diperlukan dalam lakon layak. Okay? Dan saya tahu the first 20 minutes you have to have an impact. Dan tentulah saya tahu apa yang Samsul nak. Saya dah tahu dah. Walaupun dia tak cakap. Sebab saya tahu kenapa dia hire saya untuk opening tu. So kita tahu kehendak pengarah dan kita harus memberi untuk memenuhi visual dan visi dia untuk sebuah presentasi filem. Kan? Jadi di situlah aktor punya peranan untuk menghayati watak itu sangat besar. Siapa cakap jadi pelakon tu mudah? Dia sangat tak mudah. Dia sangat banyak kerja. Ya? Cuma kita boleh berjalan di kapet merah atau pergi event dan sebagainya atas kapasiti diri kita seorang aktor. Tetapi bila kita masuk frame, sebelum masuk frame aja kita dapat naskah tu, kita dah start dengan kerja-kerja kita lah. Dan kita juga berkarya, aktor juga seorang pengkarya kan. Macam painter, kita boleh nampak hasil karya dia bila dia dah letak dalam canvas dan sebagainya kan, dan kita boleh lihat dan kita boleh pegang. Tapi lakonan ni dia tidak, dia datang dari dalam kan, dan kita boleh menghayati lakonan itu. Adakah ia baik atau tidak baik. Jadi itu adalah sisi yang lain pula kita pergi dalam topik ini kan. Bagaimana kita dalam watak supaya kita boleh pecahkan, asingkan diri kita sebagai diri kita. Eli Suryati Omar dengan watak yang diserahkan, dia tidak boleh bersama. Asing ya? Dia kena asing. Walaupun kita rasa ada persamaan, aku main diri aku je, tak boleh. Sebab story itu bukan berkenaan dengan diri kita, story itu berkenaan dengan watak itu. Kan? Jadi kita kena jujurlah dengan karya kan. Dan lagi satu bahayanya, bila kita ada diri kita dalam watak, dia akan berlaga. Dia akan belaga, so dia akan in and out. Dia akan mana satu aku, mana satu watak. Karakter tu tak boleh nak sustain. Tak boleh nak sustain, and then you akan terfikir-fikir dan you akan nampak kat muka nanti. Nampak expression tu nampak palsu, fake ya. You trying to fake it. Apa yang sangat sukar tentang lakonan? Kita dah masuk bab lakonan ya sekarang. Bagi kelas percuma. Okey, apa yang sukar tentang lakonan adalah untuk menjadikan sebuah lakonan itu realistik, naturalistik, believable, convincing. Believable. Pelakon harus dia bukan mengadaptasi tau, dia harus percaya watak itu. Orang pertama yang harus percaya kepada watak itu adalah aktor itu sendiri. Kerana kalau kita baru nak make believe, siapa yang nak percayakan kita kalau kita baru nak make believe? Kita sendiri pun tak percaya kita lagi. Kita pun ya ke tidak. So tak boleh. So kita kena believe. Jadi sebab tu saya katakan watak dan diri kita kena separate. Dia bukan entiti yang sama. Macam mana Kak tendang keluar yang diri sebenar? Okey. Diri yang sebenar kita parking tepi lah. Okey. Sebab satu nama pun lain. Okey. Tetapi bila diri yang lain itu, apa yang you dapat dalam naskah, katalah dalam naskah umur dia 50 tahun. Ataupun dalam naskah umur dia 30-an, 20-an. Ini dalam naskah. Mana hidup dia yang sebelum dalam naskah? Mana dia? Create lah. Create lah. Berimajinasi lah. Create lah hidup tu. Sebelum dia sampai kepada apa yang ada macam dalam tu sekali preparation dia.
akak kena create dulu, build up dulu watak dia sebelum yang role akak nak main tu. Ya, dan begitu juga apa yang saya coach actors yang datang ke kelas saya. Kan? Sebab bila watak itu hadir di umur 20-an ke 30-an, 40-an dan sebagainya kan. Ini bukan kehidupan dia. Kehidupan pelakon. Ini bukan kehidupan aktor tu, ini kehidupan orang lain. So kita kena cari hidup dia sebelum yang ada dalam naskah tu. Aktor sendiri yang kena design kan. Dia kena design. Create tu. Dia kena create. Dan lepas tu dia akan sendiri akan macam ni sifat dia seorang yang pemarah, pendendam. Dari mana datang asal dia? Creator kena kenapa? Dari apa yang trigger kemarahan dia? Apa yang trigger dendam dia? Adakah dia memang born a very angry person? Kena buat background story untuk orang. Kena ada background story. Dan background story tahu ke ni? Background story tu tak ada dalam skrip kan. Tetapi of course lah kita bincang dengan pengarah. Kita bincang dengan penulis skrip. Apa yang dia lihat. Sebab challenge di sini ialah daripada pembacaan. Katalah naskah tu sangat sedap. You tak bolehlah melakonkan watak tu tak sedap pula. Sebab yang ditulis tu dah sedap sangat. Okey. Director pula. Dia daripada pembacaan, penulisan. Dia kena tarik keluar visualization. Kan? Dia kena keluarkan main sonse. Maknanya dialog. Apa tu? Main sonse. Tu bahasa apa tak? Itu bahasa Perancis. Main sonse. Dia kena keluarkan dialog. Dia kena keluarkan blocking di mana pergerakan watak. Dia kena discuss dengan director photography tentang camera angle, tentang lakon layar, placing camera. Bagaimana gerakan kamera itu bekerja. Dan dia harus pastikan bersama dengan art director. Kalau kita ada production designer, is much better lah, which Malaysia tak ada ramai production designer tu. Dan dengan art director, apa yang you nak isi dalam frame you. Jadi bila actor masuk ke dalam frame, dia harus percaya dengan watak dia. Kerana dunia make believe ini bukan dilaksanakan oleh pelakon, dia dilaksanakan oleh tenaga produksi. Dia dilaksanakan oleh pengarah, penulis skrip, producers, art directors, DOP, the management, and then after that the post production is after kita habis shoot on film lah. Jadi peranan watak ni sangat penting, di mana kita bila kita nak kena tendang, kita kena tendang completely lah Elisirati Omar tu dan hadirkanlah watak Salbiah ni. Siapa Salbiah? Sekelip mata je Kak boleh buat macam tu. Kita kena adalah few days untuk itulah yang tadi build up tadi tu. Maksudnya masa on shooting. Terus akak memang masa tak selalu sebelum masuk set akak kena duduk diam dulu ke ataupun terus straight macam tu je. Okey, sebab kita dah build up the character kan, kita dah kenal, pasti kenal ruang. So dah boleh je lah. Jadi proses tu kita kena lalui dulu. Okey. Sebelum pergi set You all nak buka acting class. Syok akak cerita tu. Betul. Jadi nak tahu. Kalau akak tak ada cerita tak apa. Apa kita share tak ada kita ni macam tak. Ini mahal ni. Kita orang suara mendengar. Yes, okay, of course kita share adik. Of course. Okay, jadi apabila semua ni berkenaan dengan bajet tau. Okay, bajet yang dikeluarkan. Mustahil lah kita sebagai seorang aktor kita nak bazirkan effort semua ni. Betul. Jadi sebagai seorang pemain yang di-hire untuk memainkan peranan, dan kita ada ramai pelakon yang ada possibilities untuk memainkan role yang sama, tetapi apabila Allah Ta'ala serahkan rezeki itu atas kita, kita mestilah buat all the best kan, all out kan. Jadi tenanglah diri kita tu, sebab diri kita tak penting dek. Tak penting, masalah lakonan lah. Diri kita memang tak penting sebab cerita ni bukan berkenaan saya. Bukan berkenaan kita, berkenaan watak yang telah ditulis tentang cerita dia. Jadi kita kena kenal dia dan cari siapa dia. Tetapi bila kita baca naskah tu, kita dah tahu ada jalur-jalur arah mana watak ni sebenarnya pergi dia. Jadi apa yang kita sediakan
untuk buat build up the character lah, characterization tu haruslah sejajar dengan siapa dia. Kan? So maknanya peristiwa-peristiwa yang dia lalui kadang-kadang tu dia tidak synchronize dengan apa yang terjadi kepada dia kemudian hari. Tetapi apa yang kita sediakan untuk memory recall itu macam mana pun dia tak synchronize, katalah. Kan akhirnya dia harus membentuk menjadi watak itu juga. Jadi macam mana you nak cantumkan? Kena kait pelik Yes. Jadi itulah baru performance level. Performance level is not trying to act. Bukan mencuba untuk berlakon. Dia hanya menjadi orang tu. watak itu. Maksudnya dia bukan berlakon. Dia tidak perlu berlakon, tetapi dia harus hidupkan watak itu. Dia menghayati. Jadi bila dia menghayati, dia tidak boleh jadi saya. Saya sebagai Eli Suryati tak boleh menghayati untuk menjadi Salbiah. Kerana dia haruslah Salbiah. Dia harus Salbiah. Bukan adik Eli Suryati dah. Bukan Eli Suryati mencuba berlakon menjadi Salbiah. Itu masih akan ada fake itu di situ. Dia akan ada kepalsuan. Dia hidup dengan sendirinya. Dia kena harus hidup dengan sendirinya. Dan dia kena diberi nyawa yang lain. Maknanya saya menganggap apa yang ada dalam tubuh kita hanyalah kelongsong yang ditukar. Dan ditukar-tukar. Selesai kerja, selesai dah habis, dah wrap semua, saya ambil lah Eli Suryati tu balik. Masuk balik. Tak. Itu yang kita tak nampak. Wah, beda hari ni. Itulah. Itu memang betul-betul lain tu dengan Kak Eli. Itulah. Itu nanti kita cerita. Apa tu macam untuk watak dalam Mak Kilau tu kan. Itu berapa kali take kak? Saya nak tahu tu je. Take tak banyak kali lah. Take Terus, tak banyak kali. And then cuma dia ada another take is because of change of angle, tukar shots. Dan ada satu kali tu bila efek darah tu dia tak mengalir. So bila tak mengalir, kita kena some show cut and then kena letak balik dan then reshoot balik lah, shoot balik scene tu lah. So kita do it on the spot lah. Tetapi kalau nak kata banyak take tu tidak lah. Macam akak ni, cara akak cakap ni memang melalui proses yang lama lah untuk akak sampai ke pemahaman yang macam ni kan. Macam mula-mula dalam spinning gasing tu akak dah ada ke macam ni punya pemahaman atau intellectual? Masa saya buat filem Spinning Gasing, I was very fortunate sebab saya ada seorang guru, iaitu arwah Datuk Syed Alwi. Dan saya mula dengan pentas teater under arwah Syed Alwi. Dan Syed Alwi ni adalah seorang guru yang guru kepada Ahmad Yatim. Pada Ahmad Yatim. Yes. Lagi power. Guru kepada Datuk Rahim Razali. Ya, dia guru kepada Ahmad Tamimi Siregar. Dan ramai lagi. Dan saya adalah antara prodigy dia yang paling muda. Yang dapatlah menimba, dibentuk dalam tangan arwah Syed Alwi. Dan bila saya pergi audition, dia memberi saya satu naskah piece untuk saya audition watak sebagai komunis komander wanita. So piece tu very political. Syed Alwi adalah seorang penulis yang handal lah, yang sangat dihormati. Dan bila saya buat audition tu, dia sangat suka dengan apa yang saya bagi dalam audition. Dan di situlah saya bermula sebagai anak murid arwah Syed Alwi. Dan Syed Alwi adalah salah seorang daripada sastrawan negara, seniman negara. Dan tidak mudah menjadi anak murid dia. Susah. Apa tu tak? Susah. Maksudnya ialah disiplin. Dan dia tidak mengajar saya berlakon, tetapi dia mengajar saya untuk menjadi rajin. Menjadi rajin. Dia tidak mengajar saya dengan manja, tetapi dia mengajar saya dengan air mata. Faham tak? Dia macam usaha. Dia bukan keras lah ajaran tu. Dia maksudnya dengan air mata tu bukanlah dia marah-marah saya menangis kan. Maksudnya macam jerit pering kan, strive
work hard. Jangan manja. You kena buat research. Kena rajin. Jangan semua nak kena suap lah. Kena buat sendiri semua. Kan? Sebab apa yang kita ada dalam diri kita, kata bakat Allah pinjamkan. That is how you bersyukur lah dengan membuat setiap pekerjaan kita bersungguh-sungguh. Jadi macam arwah Syed Alwi, maksud saya dialog tu sangat political. Saya tak boleh pun tanya dia what does this mean, what does this mean, kenapa dia bercakap begini. Then memang tak dapat lah dia nak bagi tahu you apa. Maknanya kena pergi carilah kenapa dia cakap macam ni. Kan? Jadi sedangkan ayat-ayat itu adalah ayat-ayat yang sangat political tentang ideologi komunis waktu itu, dan ideologi tentang orang lain yang konservatif. Jadi saya harus mendalami politik. Berat lah dia punya tu. Berat untuk saya faham kenapa seorang wanita duduk dalam hutan, seorang perempuan Melayu yang pergi ke arah komunis. Kan? Jadi saya harus memahami ideologi itu. Apa yang drive dia pergi ke arah itu. Ya, dan Syed Alwi tidak akan bagi tahu setiap butir kata-kata dia kenapa. Jadi saya harus buat research. Jadi itu yang saya sangat berterima kasih mempunyai seorang guru yang tegas, yang mengajar saya untuk tidak jadi seorang pemalas, untuk menghargai apa yang nikmat Allah SWT bagi kat kita atas dasar kita punya bakat. Tetapi bakat ni dia tak boleh macam letak macam tu saja tanpa ada usaha. Because bila kita berusaha itu menandakan kita bersyukur, menghargai. Jadi macam saya kata, sesuatu watak itu kita tidak boleh trying to act, kita tak boleh cuba berlakon, tetapi watak yang bagus, yang cantik, penghayatan yang sangat baik, sterling performance is when you perform. Bila you perform tu macam mana? Bukan percubaan untuk melakonkan watak itu, tetapi menghayati watak itu dan kenal diri. Maknanya akal fikir watak itu bukan akal fikir kita. Akal fikir watak tu lah. Akal fikir watak itu, emosinya, pemikiran dia, psikologinya dia. Betul-betul akak buang Ellen Suryati Buang. masa tu. You kena buang, because it's not about you. Kalau you letak diri, maknanya kita ada sombong lagi. Kita ada selfish kita. Jadi kita tidak turunkan kita punya walls, kita punya dinding tu masih kuat, masih kukuh, macam tegak lagi kan. Jadi kita kena hilangkanlah dia. Kita David Copperfield. Kita kalau orang yang biasa tengok akak punya lakonan, bila tengok itu borak-borak ni mesti akan terkejut tengok akak yang lemah lembut kan. Pasal akak kan banyak watak yang ganas-ganas. Dia bukan ganas, dia kasar. Rough. Opposite dengan kakak. Betul. Memang lain lah. Saya pun tak sangka ni penuh keayuan. Saya memang macam ni dulu. Kita orang tak tahu kan, sebab orang tahu melalui watak. Betul. Ada kita ni lah, kita throwback sikit boleh tak Kak? Akak dari awal-awal kita nak teruskan ke? Stop dah berapa minit? 32 minit. Okey, kita stop Kita sikit. Take 5 boleh kan? sambung ke part kedua. Boleh. Yes, Okey. yes. Jumpa kejap lagi. Okey. Video end. Anak The King akak terlibat dah? Ada. Itu yang pertama Itu ke movie filem? first. Itu first filem akak berlakon ke? Yang filem And the King tu saya, yalah, is filem lah, tapi saya tak consider it's my biggest achievement pun, because itu saya jadi macam concubine, macam extra lah kan. Tapi extra contract dengan Fox. Jadi bila kita extra contract dengan Fox, kita diberi trailer. Kita ada dalam trailer? Ada trailer. Okay. Maknanya trailer yang kita tempat rehat tu. Ya. Kita ada motorhomes. Kita dapat motorhomes. Akak dapat untuk akak seorang? Kita ada 3 orang dalam tu. Satu motorhome 3 orang. Wow.